Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang bukan Melayu, terutama sekali orang Cina, mereka tetap akan sokong DAP dan Pakatan Harapan. Mereka tak kisahlah adakah pemimpin Pakatan Harapan ni jahat, terlibat dengan rasuah, ataupun Pakatan Harapan ni, terutama sekali DAP ni, anti-Islam ke, anti-Syariah ke, all that does not matter. Mereka akan sokong Pakatan kerana mereka tidak akan sokong Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Simple. Dia orang punya logik ni. Mereka kata macam-macam tentang UMNO. UMNO ni parti resis lah. UMNO ni mengamalkan apartheid. PAS ni parti pelampau. Orang-orang PAS ni teroris. All that, they don't care. Oleh kerana orang bukan Melayu tetap tidak akan sokong UMNO atau PAS. Ataupun tidak akan sokong Barisan dan Perikatan. So it does not matter what you say. Apa you kata terhadap UMNO ke, PAS ke, tak jadi masalah. Sebab mereka tidak akan sokong anyway. Jadi bagi orang Melayu pula, mereka tidak akan sokong DAP dan Pakatan Harapan oleh kerana DAP dan Pakatan Harapan ni dilihat sebagai anti-Melayu dan anti-Islam. Adalah segulungan minoriti orang Melayu yang masih boleh tidur bersama orang yang anti-Islam atau orang yang anti-Melayu. Tapi majoriti orang Melayu, orang Islam, mereka tak boleh sokong pihak yang anti-Melayu ataupun anti-Islam. Dan ini gambaran ataupun image yang DAP dan Pakatan Harapan telah memperolehi selama beberapa tahun ini, terutama sekali apabila mereka memerintah selama 22 bulan, mereka telah menunjukkan belang mereka, iaitu tindakan mereka ialah untuk menindas orang Melayu dan orang Islam. Jadi ini menjadi satu halangan, satu sebab yang DAP dan Pakatan Harapan tidak dapat nak memerintah lagi selepas ini. Yang penting ialah mentaliti orang Melayu, mindset orang Melayu. Bagi orang Melayu, mereka mempertahankan ketuhanan Melayu. Dan you katalah orang Melayu ni resis ke, ataupun dasar ketuhanan Melayu ialah dasar apartheid, mereka tak peduli. Sebab bagi orang Melayu, Malaysia ni ialah negara Melayu. Asalnya Persekutuan Tanah Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu ni ditukar menjadi Malaysia. Tapi bagi orang Melayu, Malaysia ataupun Malaya tetap Tanah Melayu. Dan orang bukan Melayu ni menumpang di negara Melayu. Dan diberi warga negara Malaya semasa merdeka. Dan warga negara Malaysia selepas itu. Tapi they are still considered immigrants bagi orang Melayu. Mindset orang Melayu ni, orang bukan Melayu ni, pendatang, immigrants. Jadi kalau mereka ni kurang hajar, sepatut mereka ditendang keluar. Ini mindset orang Melayu. Whether mindset ni betul ke tak betul, itu that's beside the point. Orang Melayu berfikiran yang Malaysia ni ialah asalnya Persekutuan Tanah Melayu dan masih Tanah Melayu hingga ke hari ini. So, slogan DAP atau Pakatan yang melabelkan UMNO ni parti apartheid ataupun parti resis tidak berkesan bagi orang Melayu. Bagi orang Melayu ni, ini orang asing atau pendatang ni yang melampau nak lebih dari sepatut mereka terima. So that kind of campaign oleh DAP tidak berkesan kalau berkempen di kalangan orang Melayu. Bagi orang Islam pula, yang boleh dikatakan orang Melayu juga orang Islam, tak beza. Bagi orang Islam pula, mereka ni tidak melihat PAS ataupun mana-mana pergerakan Melayu sebagai
pelampau ataupun ekstremis. Kita kena faham, semasa Amerika serang Iraq, peperangan yang pertama, Gulf War yang pertama, apabila Amerika serang Iraq, majoriti orang Melayu menyokong Saddam Hussein. Majoriti. Walaupun ramai tidak secara terbuka menyatakan sokongan terhadap Saddam Hussein, tapi kalau kita buat tinjauan atau kita buat poll, survey, majoriti orang Melayu pro Saddam dan anti Amerika. Majoriti. Dan sama isu Bin Laden. Walaupun Bin Laden ni diisytiar sebagai teroris number one, the most dangerous terrorist di dunia, tapi kalau kita bertanya dengan orang Melayu, kebanyakan orang Melayu menyokong Bin Laden dan mereka marah dengan Amerika. So mentaliti orang Melayu ataupun in this case orang Islam ialah mereka memang mindset mereka, mentaliti mereka, apa yang orang Barat boleh katakan ekstremis atau teroris mindset. Kalau misalnya negara-negara Arab semua bersatu dan serang Israel dan hapuskan semua orang Yahudi di Israel, yang boleh berlaku dari segi teori oleh kerana ada beratus juta rakyat Arab banding dengan berapa juta sahaja rakyat Israel. Maknanya senang kalau betul-betul orang Arab nak hapuskan Israel ni, boleh dibuat dengan sekelip mata, tapi oleh kerana orang Arab ni tidak bersatu dan orang Arab ni berpecah, maka Israel ni selamat. Israel selamat oleh kerana orang Arab ni tidak bersatu, orang Arab berpecah, that's all. Tapi in theory, sekira orang Arab bersatu, memang mereka boleh hapuskan Israel. Seluruh dunia Barat akan mengutuk orang Arab, akan mengutuk pihak yang serang Israel, dunia Barat. Tapi orang Melayu, mereka akan bersama Arab. Mereka akan sokong tindakan Arab untuk menghapuskan Israel. Jadi mentaliti orang Melayu ni, kalau kita ambil tu sebagai orang yang menyerang Israel atau pihak yang menyerang Israel ni sebagai teroris, bermaknanya Melayu ni mentaliti teroris. Melayu ni boleh sokong tindakan terorisme, sebab dari kacamata orang Melayu, ini bukan terorisme, ini jihad. So strategi DAP ni untuk nak melabelkan orang Melayu, orang Islam ni sebagai rasis ataupun teroris ataupun pelampau ataupun Taliban ataupun apa sekalipun, tak berjaya. Oleh kerana orang Melayu tidak rasa malu. Kalau you kata orang Melayu ni kaki semburit, orang Melayu ni banyak main sama-sama lelaki, itu orang Melayu akan malu. Mereka akan malu sebab mereka anggap tindakan tu sebagai jijik. Tindakan semburit ke, tindakan main jambu ke, mereka akan rasa tindakan itu jijik. Jadi mereka rasa malu, orang Melayu ni. Tapi kalau dia kata Melayu ni teroris, Melayu ni pelampau, Melayu ni rasis, mereka tak rasa malu. Sebab bagi mereka, memperjuangkan hak Melayu, menegakkan Islam, menegakkan jihad, ialah tindakan yang mulia, bukan tindakan yang jijik. Jadi dalam perang saraf ni, Psy War ni, di mana DAP ni nak mengutuk orang Melayu, terutama sekali orang Melayu UMNO sebagai rasis, orang Melayu PAS sebagai teroris ataupun ekstremis, strategi itu gagal. Gagal kerana kalaulah matlamat DAP nak memalukan orang Melayu ataupun orang Islam, maka tidak berjaya. Orang Melayu tidak malu kalau mereka dituduh apa sekalipun kerana menegakkan ketuanan Melayu. Dan orang Islam yang juga orang Melayu juga tidak malu sekira mereka dituduh Taliban ke, teroris ke, ekstremis ke, pelampau ke,
oleh kerana mereka menegakkan jihad Islam. So, kalau you nak malu ke orang Melayu, you kena cari isu lain lah. Macam you kata orang Melayu ni kaki semburit, tu mungkin orang Melayu akan melenting. Sebab orang Melayu melihat tindakan tu sebagai jijik. So, DAP sekarang ni sudah suruh Ustaz Abdul Hadi Awang untuk stop serangan name calling. Lim Guan Eng nak minta teruslah, iaitu jangan panggil kita ni komunis, jangan panggil kita ni ateis, jangan panggil kita ni menegakkan atau memperjuangkan LGBT. Sebab Guan Eng tahu, oleh kerana Guan Eng minta Ustaz Hadi Awang untuk stop serangan terhadap DAP, kerana apabila kita panggil orang DAP atau orang pakatan ni penyokong LGBT ataupun ateis, maka orang Melayu akan melihat Pakatan Harapan ni sebagai satu parti yang bertentangan dengan ajaran Islam dan moral bagi orang Melayu. So, bagi mereka untuk dilabel sebagai ateis ataupun komunis ataupun penyokong LGBT, maka orang Melayu akan lagi jauh dari mereka, lagi berpisah dari Pakatan Harapan. Dan DAP, mereka bukan saja panggil untuk boleh dikatakan terus ataupun genjatan senjata di dalam isu name calling ni, tapi mereka kata mereka pun kalau nak buat yang sama, mereka pun boleh cakap macam-macam terhadap orang PAS, iaitu ekstremis ke apa. Tapi yang DAP tak sedar ni, dengan memanggil orang PAS ekstremis ke, teroris ke, Talibanis ke, apa sekalipun, bagi orang Melayu tidak berkesan. Mungkin bagi orang bukan Melayu berkesan, iaitu orang Melayu akan lebih jauh dari barisan ataupun dari perikatan. Tapi orang bukan Melayu memang tak sokong barisan dan perikatan anyway. So, apa beza? Kalau orang Melayu jauh dari PAS dan UMNO, maknanya UMNO dan PAS tidak akan rugi. It means nothing. Tapi kalau orang Melayu jauh dari DAP dan Pakatan Harapan oleh kerana serangan PAS dan UMNO terhadap DAP, itu akan berkesan. Sebab sokongan orang bukan Melayu, walaupun 100% orang bukan Melayu menyokong DAP dan Pakatan Harapan, itu tidak akan beri majoriti kepada mereka untuk bentuk kerajaan. They still cannot win the election anyway. Tapi bagi orang Melayu yang menyokong barisan dan perikatan, itu akan memberi mereka kemenangan di dalam pilihan raya dan mereka boleh bentuk kerajaan. Tetapi satu masalah, the only problem tentang sokongan Melayu ialah orang bukan Melayu ni sokong DAP solid, bermaknanya hampir semua sokong satu gabungan ataupun satu parti. Tapi bagi sokongan orang Melayu pula, dia berpecah kepada barisan, perikatan dan juga GTA. Jadi walaupun kata Pakatan ataupun DAP mendapat solid sokongan bukan Melayu dan mereka boleh dapat 40%, hanya 40% dari kerusi, tapi 40% dari kerusi lebih besar dari baki 60% yang dipecah 3. So, bermaknanya Pakatan akan menang the large minority, dan yang lain-lain walaupun combine mereka mempunyai majority, tapi majority itu dipecah 3. Jadi they end up with a small minority compared to a large minority yang dimenang oleh Pakatan Harapan. So the problem is, tidak ada seorang pun yang boleh bentuk kerajaan. Tanpa 4 gabungan tadi,
juga bergabung. Question is, pakatan akan bergabung dengan siapa untuk bentuk kerajaan? Ataupun barisan akan bergabung dengan siapa untuk bentuk kerajaan? Adakah pakatan bergabung dengan barisan ataupun barisan bergabung dengan perikatan? Ini kita belum tahu lagi. Tapi dalam 4 gabungan itu, tidak satu yang menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Jadi 2 dari 4 gabungan tersebut perlu bergabung untuk bentuk satu unity government ataupun kerajaan perpaduan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.